Kriteria yang pertama, kita ada melebihi 20 orang pelanggan yang beli dalam rangkaian kita setiap bulan. Okey, dengar saya repeat Kita mesti ada sekurang-kurangnya 20 orang yang downline kita yang beli dari kita setiap bulan. Maksudnya, berapa orang pelanggan downline kita kena ada? Sekurang-kurangnya 20 orang Betul. Tapi you kena make sure 20 orang ni setiap bulan pun akan beli barang ke? Tak. Mungkin dia bulan ni beli. Jadi kalau kita tambahin 40 orang lah. Setengah-setengah orang akan beli, setengah-setengah orang tak beli kan? Tapi yang selamat sikit mungkin 60 orang lah. Kan? Kadang-kadang dia 1 bulan beli, 2 bulan tak beli ataupun 80 orang. Kan? Saya tak peduli saja sekurang-kurangnya 20 orang ini yang aktif pada bulan itu. Tapi nama dia boleh lain-lain. Faham Bukan 20 orang yang mesti beli setiap bulan Faham Okey. Kriteria yang kedua. Dengan semua ni kita ada melebihi grup PV sebanyak 3,200 PV. Apa maksud? Tahu apa grup PV Faham? Faham apa grup PV Saya sini you sini Kita ada downline Semua campur sekali. Termasuk ini. Kita ada semua sekurang-kurangnya 3,200 PV setiap bulan. Faham Okey. Kriteria yang ketiga, kita ada sekurang-kurangnya 3 sampai 5 orang. Kita panggil kin downline. Kin tu K-E-E-N. Dalam English, maksudnya pemimpin-pemimpin kita yang berminat. Sebab dalam semua downline kita, ada orang nak jalankan bisnes ini, ada orang yang tak nak kan? Bukan 100% orang dia kata dia nak jalankan ini bisnes kan? Betul ke tidak? Ada yang suka minum kopi saja, suka makan kita lactoberi sahaja kan? So, terlampau ke tidak? Dari 20 orang, 40 orang, 60 orang, 80 orang ini, kita saja minta 3 sampai 5 orang pemimpin sahaja setiap bulan. Terlampau ke tidak? Tidaklah, terlalu kurang lah kan? Sekarang kita orang plan. William ada berapa? Jackie ada berapa? 50 mungkin. King downline setiap bulan. Tapi ini yang penting, ini adalah direct. Bukan kata semua dalam kumpulan kita. Direct maksudnya orang ini lain ini yang nak buat. Ini mungkin tak nak buat, tapi ini nak buat. Ini kita kira satu. Tapi di bawah ini dia ada ramai pemimpin yang lain. Kira satu. Okey? Jelas Okey? Kenapa penting nanti kita tengok Kemudian maksudnya 3 sampai 5 orang, maksudnya kita ada 3 sampai 5 orang. Mungkin ini 2 minum kopi sahaja. Tapi yang ketiga ni dia ada minat. Okey? Tapi di bawah dia mungkin ada ramai. Saya tak peduli, ini pun kira yang kedua. Faham Faham So kita mesti ada 3 sampai 5 orang atau 3 sampai 5 garis pemimpin setiap bulan. Boleh Faham Kemudian yang keempat, setiap bulan untuk kita pas kriteria 3,200 ini satu kriteria tadi yang saya cakap tu, 1 sampai 3 mesti seimbang, mesti pas. Apa maksud pas? Maksudnya bulan ini, sekarang bulan 2, you cek balik bulan 2, sama ada kita semua yang pelanggan-pelanggan kita yang beli dari kita, adakah dia melebihi 20 orang? Adakah kita ada grup PV yang melebihi 3,200 PV?
Adakah pada bulan itu kita ada 3 sampai 5 orang pemimpin yang kata dia berminat, walaupun dia belum jadi, walaupun dia belum capai PV yang sangat tinggi, tetapi dia sudah tunjuk minat nak jalankan bisnes ini dengan kita. 1, 2, 3 mesti ada dalam setiap bulan. Maksudnya kalau bulan ini ada 100 orang beli dari saya, tetapi setiap orang beli PV 1 kotak kopi sahaja. Maksudnya kita ada 2,600 PV sahaja, tak capai 3,200. Dalam 100 orang ini, 1 orang pun tak ada yang I rasa dia pemimpin. Pas ke tak pas? Tak pas, ha? Sebab walaupun you pas 1, tapi 2 ni tak ada kan? Okey, satu scenario lagi. Bulan ini saya capai 8,800. Okey, pemimpin saya mungkin ada 1 orang sahaja. Okey, saya ada 5 orang pelanggan saja yang beri talikan saya, yang capai 8,800 itu. Mungkin ke tidak? Mungkin. Kenapa? Semua ni kita panggil big buyer. Dia satu kena kanser, satu kena sakit pinggang, satu kena sakit jantung. Tiga orang ni, setiap orang sudah beli 3, 4 sampai 4,000 PV mungkin. So capai PV yang tinggi. Tapi dia pas ke tidak? Tak pas. Kenapa? Ini penting. Okey, pemimpin-pemimpin, kenapa ini sangat-sangat penting? Sebab dengan ini seimbang, barulah kita tidak terbanding ke atas satu garisan saja. Misal kita kata, kita ada ramai pelanggan, tapi ada satu line saja yang aktif. Satu line saja yang aktif. Yang lain tu semua pelanggan-pelanggan yang kecil. Maksudnya, kita rangkaian ini tidak kukuh. Satu hari, line ini tak nak jalan. Okey, orang ini hilang. Apa yang kita tertinggal? Pelanggan saja. So, nak ke you jadi super salesman saja? Ada 300 pelanggan, tapi satu pemimpin sahaja. Hari-hari hantar sebo, hantar kopi, hantar lactoberry. Jadi tak? Ada jadi. Kalau kita tidak cek balik kita tak tahu apa yang kita buat salah. Fokus kita, perhatian kita mungkin pada tempat yang salah. Sebab kita hari-hari sibuk hantar kopi. Ada buat Shanghai? Tanya upline, tanya ada buat Shanghai? Ada, hari-hari saya hantar kopi. Ada, sibuk. Saya memang kerja. Sebab ada bukan jenis yang malas. Tapi fokus kita, sama ada kita adalah menghala sesuatu rangkaian, satu bangunan. Ini asas. Fondasi kita di mana? Dua saja ke? Kena cek Okey? Betul Lagi, kalau kita saja ada banyak, bukan banyak lah 3 sampai 5 sahajalah pemimpin, tetapi kita tak tahu macam mana capai 3,200 PV pun tak ada. Mungkin tak? Mungkin juga. Apa maksud tu? Saya pandai training sahaja, nampak cantik, tetapi tak ada result. Dia orang tak jalan. Meeting tu masa semua ni bilik penuh, tapi dengar saja, tepuk tangan, balik tidur. Tak ada orang jalani bisnes. Boleh jadi? Boleh. Kemudian tadi fiber dengar, bagus, tak ada orang beli. Boleh jadi kan? Boleh. Jadi, tapi kita tak tahu. Kita rasa, saya ada ramai pemimpin, hari-hari meeting penuh. Tapi kita tak cek, mana PV dia? Kenapa tak ada pelanggan? Ataupun, ramai pelanggan, PV rendah. Semua tahu minum kopi sahaja. Lingzi pun kamu malas cakap. Minum sajalah kopi, cukup. Saya sibuk, saya nak pergi pelanggan yang kedua dulu. Okey, tanya Lingzi, tak tahu. Hari ini tak mau cakap. Kenapa? Kita tak ada bagi tahu informasi yang lebih lanjut, ilmu-ilmu yang tidak kita bagikan kepada pelanggan-pelanggan kita. Tetapi kalau tak ada checklist macam ini, kita tak tahu. Tak tahu semak apa kelemahan kita sendiri. Lagi penting, jika kita sudah fasih dengan ini, setiap hari you punya pemimpin-pemimpin yang bawah, orang kita punya downline lah,
Dia bagi network chart. Cek dengan ini. Sekarang saya suka cek you orang punya network chart kan? Kenapa? Sebab saya tak boleh hari-hari ikut ibu you pergi mana hari ni pergi mana, ada hantar kopi ke tidak? Iza ada hantar kopi ke? Tak boleh hari-hari cek tau. William ada 1000 downline tau. Nanti dia handphone tak tahu nak beli berapa biji. Baru cukup. Tak boleh. Kita sebagai upline yang ringkas, yang berkesan sekali kita cek downline punya aktiviti adalah melalui ini. Bukan saja ini tau. Bila you orang duduk dengan saya cek network chart apa saya tanya? Sama ada pemimpin ini dia belum produce result. Tapi you rasa dia adalah salah seorang. Apa yang you nak bagi perhatian untuk dia supaya dia nak capai ini? Kan suruh you suruh dia buat satu dengan orang. Kan suruh dia buat copy party supaya dia ada ramai orang. Cukup ramai untuk cari pemimpin. Cukup ramai untuk dia sampaikan sampai 3,200 PV. Bukan 800, bukan 1,006. Faham ini hala jalan yang kita tunjukkan kepada downline kita. Okay? So, supaya nak capai ini, kenapa dia penting? 1 sampai 4 ni. Yang kelima, yang best sekali. Sebab kita jalankan ini, lakukan ini, dari achiever. Tahu apa achiever? Sekarang ramai yang VM kan? VM ke atas kan? Achiever adalah di mana 1 bulan kita sendiri capai 3,200 PV. Kita ada salah satu downline yang grup dia pun capai 3,200 PV. Selama 2 minggu 2 bulan berturut-turutan, dia sudah capai achiever. Faham Ada yang tak faham? So bila you orang sekarang yang achieve VM tu, mungkin dia orang yang bagi pin achiever juga. Sebab kita tak perasan sudah jadikan. Faham Okay. So dari achiever sampai Go Diamond, apa yang kita kena lakukan adalah 1, 2, 3 sahaja. Maksudnya Patrick hari ini dia pun ikut cara ini untuk cek dia punya network. Faham? Shanghu punya business, hari ini kita belajar, kita pakai sampai Go Diamond. Faham Tak ada cara yang lain. Tak ada cara yang lain. Sebenarnya, lagi lama di sini, lagi senang you buat ini. Lagi senang you capai Go Diamond. Yang susah tu, yang tahun yang pertama. Kita belajar. Bila you sudah tahu macam mana jalankan ini bisnes, dari achiever sampai Go Diamond sebenarnya sama. Ini tak sama banding dengan kita kerja tau. Kita pergi kerja, masuk awal-awal kerani yang baru keluar dari sekolah kita sebagai kerani mungkin kita gaji RM800 sahaja kan. Kemudian dia promote jadi supervisor. Kemudian jadi manager. Jadi VM, GM, general manager. Bukan VM, GM, general manager. Tanya, sama ada GM punya kerja dengan kerani punya kerja sama ke tidak? Tak sama Sini Shanghu sama. Go Diamond kerja sama dengan achiever. Faham? So apa bisnes yang nak jalan? Shanghu lebih senang Dia ambil masa sikit. Kalau kita bagi bersungguh-sungguh dalam arah yang betul kita akan capai Go Diamond dengan cara yang sama. Gaji sini sama dengan gaji sini banding 3. Go Diamond melebihi 100,000. Achiever kurang dari 1,000. Tapi gaji walaupun banyak perbezaan, tapi kerja yang sama. Okay? So sebab ini, semakan ini penting, sangat-sangat penting untuk kita belajar, untuk cek sendiri punya rangkaian. Sama ada, lebih lagi, dia adalah satu tool yang sangat berkesan untuk cek kita punya downline. Okay? So, apakah yang kita kena lakukan supaya kita boleh dapat kriteria 1, 2, 3 dengan seimbang. Yang pertama, kerja yang kita kena jalankan, kita panggil one on one. Tak apa ni? 1 dengan 1. Maksud apa? Face to face.
kita jemput kawan, keluar minum kopi dengan dia. Kita seorang sama dengan seorang prospek. Okay? Kalau kita baru, kita belum nak jelaskan, kita jemput kita punya upline, sesiapa yang lebih pengalaman, experience, pergi dengan kita, itu panggil apa? 2 on 1. 2 dengan 1. Faham ah? Di mana itulah masa kita menjelaskan. Menjelaskan apa? Sekarang apa yang kita selalu cakap, 1-1-1. Pelan kopi tu. Okey? Tapi dalam ini kita buat dua perkara. Yang pertama yang selalu kita buat, kita jual barang kan? Kita jual kopi kan? Kita bagi tahu dia, wah kopi tu banyak sedap lah. Saya pancur macam ini lagi sedap, pancur macam itu lagi sedap kan? So wah, kopi ini bagus untuk kesihatan. Kenapa dia ada ingredient linzi apa kan? Kita jual supaya kawan kita beli kotak ini kopi. Adakah dia 100% ke? Tidak. Apa satu lagi yang penting yang kita buat? Kita buat sponsoring. Sponsoring apa maksud? Boleh jelas kepada saya ke tidak? Menaja apa maksud? Ajak dia masuk ahli, dia bayar berapa? RM26. Jadi ahli. Kenapa ajak dia masuk sebagai ahli? Sebab kalau dia bukan ahli, dia beli RM41. Kalau dia ahli, dia beli RM35. Betul tak? Sebab itu saja tak? Ya orang tak kena. Saya nak kena. Tak kena. Okay. Kenapa? Kenapa nak jemput dia menaja dia? Kenapa nak jemput dia sebagai ahli? Ya. Sebab kita sudah jelas dia sesuatu perniagaan, satu peluang yang senang untung duit. Kita harapkan dengan jemputan ini, dia boleh jalankan bisnes ini sama-sama dengan kita. Jadi bukan saya sendiri yang kaya raya sahaja, yang goyang kaki sahaja. Dia boleh goyang sama dengan saya. Boleh? Kita hati bagus kan? Bukan saya tinggal di rumah yang besar, pandu kereta yang cantik saja dia tengok saja. Kita selalu kata, saya pergi melancong, dia pergi airport say bye-bye saja. Bukan. Kita jemput kawan sebab I rasa peluang ini sangat bagus. So I jemput dia supaya dia boleh jalankan bisnes ini dengan saya, supaya dua-dua orang kita, kehidupan kita senang. Kan? Tapi berapa ramai kita cakap macam ni? Berapa ramai orang percaya kepada kita? Itu yang penting. Bagaimana kita menyampaikan ini? Okey? Adalah berapa berkesan kita punya one on one. Kalau dia ada sikit percaya kepada kita, apa yang kita buat lagi? Kita jemput dia pergi kopi party. Betul? Ni orang sini ada buat kopi party ke? Ada tak? Saya tak tengok gambar. Jarang saya tengok gambar. Nah hari tangkap lebih banyak. Kopi party ini, kenapa dia penting? Kenapa dia penting? Kenapa dia penting? Kenapa dia penting? Halo. Untuk memperkenalkan kopi. Memperkenalkan kopi. Kenapa? Biasa kita buat ini di mana? Rumah. Kedai mamak. Rumah. Mungkin kan? Luar kan? Dia mungkin bagi setengah jam, 1 jam untuk kita sahaja kan? Itu yang masa yang dia bagi yang ringkas kan? Betul. Tapi kalau kita jemput di kopi party, biasanya kita buat mana? Rumah. Rumah kita duduk selesa, bagi masa yang lebih panjang, suasana yang lebih sunyi, untuk kita seorang cakap. Lagipun kalau di rumah, kalau ada ramai, lebih dari seorang, selalu saya jemput dia orang, cakap berdiri. Macam sekarang. Kalau saya duduk sini, cakap dia orang, bagus ini 3,200 diri okey, bagus okey, bagus. Macam mana? Saya berdiri sama dengan duduk, ada perbezaan? Kenapa? Saya lebih tinggi senang dipandang kan? Tapi ini adalah satu body language Saya yang command, saya cikgu. Supaya nak jadi cikgu kena berdiri, tak boleh duduk aja. So bila kita pakai flip chart
Flip chart yang mana satu you pakai? Flip chart ada? A4. A4. Ada A4. Ada flip chart. Sekarang tak ada flip chart. Itu apa? Ada flip chart kecil tak? Siapa bawa flip chart kecil? Tunjuk saya itu. Saya tunjuk itu dulu. Naik pinjam. Ini A4 saya dengan flip chart. Sesiapa yang baru boleh beli dari Hafiz kan? Kalau saya berdiri sini, saya tunjuk macam ini. Nah, sekarang you nak jadi DM nampak tak? Tak nampak kan? So, you punya kawan mungkin dia datang dia sudah jadi GM di Maybank. Maybank punya GM datang, ayo orang ini tunjuk sampai saya mata pun tak boleh tengok. Dia rasa dia akan ikut juga? Tak. Sekurang-kurangnya pakai ini jenis. Flip chart yang besar untuk apa? Ikan yang besar untuk mudah. Rangkaian yang besar. Jangan suruh cakap orang ikan yang bukan ikan. Jangan cakap orang ikan. Jangan cakap orang ikan. Nampak sikit kan? Nampak. Okey. Kalau yang tengah orang suka pakai projector. Okey, tapi untuk saya jarang pakai projector. Sebab kalau kita buat di rumah, Ocu punya rumah tak ada projector. Maksudnya dia tak boleh buat ini bisnes Dia dalam hati dia fikir macam tu tau. Tapi dia tak mau bagi tahu. So you suruh dia buat kopi party yang dia malu nak bagi tahu. Rumah saya sangat kecil. Rumah saya tak cantik. Saya tak ada projector. Saya tak boleh buat ini bisnes. Ini duplikasi kan? So duplicate yang betul. Tak boleh beli ini kan? 145 ringgit. 147. 135 sahaja. William bagi diskaun. Sebenarnya saya tak tahu. 135 saja. Siapa pun boleh bayar. Jadi, sesiapa yang nak buat bisnes yang besar ni, dia kena sekurang-kurangnya pakai ini. Ini satu yang kita kena latih sendiri adalah kekuatan tangan kita. Supaya pegang ini, cakap setengah jam sudah letih tangan tu. Okey? Tapi ambil saja, sudah senang, sudah biasa. Okey? So ini di mana bila kita buat kopi party, kita boleh pancus secawan kopi yang dengan cara yang betul. Kita tunjuk dia. Ini duplikasi kan? Okey? Kita boleh jelaskan kandungan kita kena teliti kan? Okey? Apa manfaat-manfaat dia kan dengan teliti kan? Okey? Lagi kan kita boleh jelaskan ini marketing plan dengan lebih teliti kan? Mungkin pertama kali dia orang dengar dia keliru macam saya. Saya dengar 3, 4, 5 kali baru saya faham. Saya orang yang bukan cerdik. Okey, dia orang yang lebih pandai. Pertama kali dengar sudah tahu. Saya dengar banyak kali baru saya boleh faham. Okey? So, bagilah peluang. Tapi saya jadi diamond walaupun saya bukan cerdik sangat bodoh lah tapi saya pun boleh jadi diamond kan slow sikit sahajalah So upline saya kena ada cakap berapa kali, masih nak cakap repeat lagi lah. So kita ada dalam situasi suasana di mana kita adalah lebih sunyi, lebih masa, lebih perhatian, lebih fokus. Bukan orang lain sini, satu kopi satu tertarik itu di mamak sangat bising kan. So ini di mana kita ada bagi sesuatu peluang untuk pelanggan-pelanggan, untuk pemimpin-pemimpin kita boleh faham lebih lanjut. Okay, so kopi party ini penting Tapi selain daripada ini, kopi party ini kita boleh macam tadi bolehkah kita cakap dengan produk? Hari ini kita cakap fiber. Esok ataupun minggu depan kita cakap tentang lactoberry. Boleh ke tidak? Bagi kita satu peluang untuk menyampaikan pengetahuan kita kepada pelanggan-pelanggan. Sebelum dia jadi pemimpin pun kita boleh cakap. Ataupun ini adalah OPP. Kita panggil home OPP. Maksudnya dia buat di rumah. Kita jelaskan semua yang informasi yang pelanggan-pelanggan kita sebelum dia nak menjadikan pemimpin, sebelum dia nak jadikan kindanan yang menjalankan bisnes ini sama dengan kita, untuk faham sesuatu yang lebih lanjut lah tentang company, tentang produk, tentang kita punya plan pemasaran, marketing plan, dan apa-apa informasi yang sahaja. Itu panggil home OPP, mesyuarat
OPP di rumah. Okey, ini satu jenis. Jenis yang kedua yang macam saya kata, kita boleh buat produk. Mesyuarat produk, mesyuarat penyampaian produk, ataupun kita boleh buat testimoni. Mesyuarat testimoni di mana kita jemput semua kawan yang pernah minum kopi dan sudah rasa kesan dia, okey. Kencing manis, minum 1 bulan, sudah kencing manis turun. Ada yang luka kaki tu, eczema tu, baru-baru nampak itu testimoni ya. Dia eczema sangat teruk kan, di muka, di perut, di kaki. Dia minum kopi campur dengan lingzi saja 1 bulan sudah semua sembuh. Ada kan? So kita boleh buat masing-masing testimoni yang lain-lain. Ini pun salah satu mesyuarat di rumah juga. Okey? Apa lagi yang boleh buat? Kita buat. Tapi rasa ke tidak? Tiga-tiga ini sama dengan kopi party, kita boleh buat bersama. Pada hari yang sama, kita boleh buat kopi party. Kita boleh cakap sikit tentang kita punya OPP flip chart. Kita boleh pilih salah satu produk. Ataupun jemput seorang kawan kita pelanggan yang berada, yang dia share testimoni. Boleh ke tidak? So ini kita boleh campur home OPP ini, home produk ni, sama dengan home testimoni ini, kita boleh campur. Okey, apa lagi yang boleh kita buat di rumah? Mesyuarat training di rumah. Hari ini sebenarnya kita buat training juga hari ini. Kita bukan buat di rumah, tapi ini pun training. Tapi kah selalu yang William buat di rumah tu, hari Selasa malam tu, itu training rumah. Okey? Mesyuarat yang kita buat dekat rumah tapi tentang training. Di mana kita kumpul semua pemimpin-pemimpin yang berminat. Kita ajar apa saja yang kita sampaikan. Macam mana kita buat, samalah. Cakap kopi, cakap kandungan, macam mana kita jelaskan itu, plan pasaran, pemasaran, sesiapa pun yang berminat. Kita boleh pilih topik yang lain-lain, tapi kita boleh adakan training di rumah. Lagi satu jenis training yang kita mesyuarat yang kita boleh buat dekat rumah adalah, ini bukan mesyuarat, kita panggil discussion, perbincangan rumah. Ingat ke sekali-sekala downline, upline kita kumpul, upline akan jemput downline, kita duduk saja buat perbincangan, rancangan. Kan macam hari itu kita buat network chat kan? Itu salah satu mesyuarat rumah juga. Okey, tetapi topik kita buat perbincangan. Kenapa? Kita tengok network, apa yang step-step, langkah-langkah, strategi-strategi yang kita kena pakai. Itu adalah perbincangan. Okey, itu bukan pengajaran, bukan training sudah. Okey, bukan salah satu, tapi kelima jenis ini semua boleh dibuat di rumah. Kenapa? Kita buat duplikasi yang best sekali, kita tak payah bayar office. Tak payah kita pergi sewa satu tempat. Tak payah kita bayar rental, electricity, orang yang jaga tempat itu tidak payah. Yang senang sekali yang kita buat dekat rumah. Lagipun kalau kita pergi rumah kawan, dia rumah bukan seorang duduk mah. Dia ada ibu bapa lah, suami isteri lah, anak-anak lah. Kalau kita bila sampaikan produk ataupun testimoni, takkan dia orang tutup telinga, tak mau dengar mah. Mesti dia orang mendengar mah. Jadi dari seorang, sekeluarga mungkin akan minum kopi. Okay, faham? So ini aktiviti yang kita buat. So kemudian bila kita buat ini, salah satu lagi yang kita buat tentang ini adalah kita selain daripada jual sponsor, lagi satu kerja yang kita buat. Apa tu? Servis. Ya, you orang pandai, sudah boleh jadi cikgu. Apa kita servis? Bila kawan minum ada reaksi, dia minum saja dia pening, dia masuk hospital. Ataupun dia minum dia sakit sampai dia pergi suntikan dalam klinik. Dia takut kan? Kalau kita tak servis, tak tahu apa sudah terjadi. Jadi telefon dia tak mau jawab sudah. So servis yang on time, maksudnya pada masa yang tepat. Okay, jangan tunggu 2 bulan kemudian baru you call. Okay, tak guna sudah lalu. So yang on time service ini
boleh buat dalam ini, boleh buat dalam home party. Kenapa? Kalau home party kita buat setiap minggu, kalau kita menjemput kita punya kawan sesiapa yang kita temu di sini, ke sini, kan setiap minggu you jumpa dia. Dia boleh buat testimoni kan orang ni. Kan you faham? Kemudian kita membina sesuatu hubungan yang rapat. Awal-awal mungkin bukan kawan sangat rapat, kenal saja, mungkin kawan punya kawan. Okey, tapi minggu-minggu kita nak jumpa. Okey, hari-hari you cakap dengan dia nak untung 12,000. Dia suka you ke tidak? Memanglah dia bulan pertama dia untung RM600. Bulan kedua dia untung RM1,600 dari Shanghai. Bulan ketiga dia untung RM3,600. Dia suka you kan? Dia memang suka you mah. Tapi ini hubungan yang rapat ini dibina bila kita selalu bertemu. Okey? Bila kita boleh bincang sesuatu yang berkesan, yang berfungsi, sesuatu arah, sesuatu jalan, langkah yang boleh jadi. Bukan cakap-cakap saja setiap hari cakap saja, balik tidur, buat masing-masing punya kerja. Bukan. Setiap hari kita boleh memajukan. Bukan sendiri kita sahaja, tetapi kita punya downline. Tetapi semua ini yang penting sekali adalah dari aktiviti yang ketiga ni. Kita sendiri kena attend. Kita kena hadiri mesyuarat-mesyuarat yang sudah disediakan. Termasuk mesyuarat yang macam ini. Kita sememangnya susah-susah nak aturkan mesyuarat macam ini tau. Kita nak buat, saya dengan Jackie dengan William, kita nak buat takut orang tak nak datang. Kita nak cakap panjang-panjang, takut orang tak mau dengar. Kita cakap sudah susah-susah, kita menyampaikan kita punya detail-detail sini, takut orang tak faham. Bukan senang kan? Tapi mesyuarat-mesyuarat ini ada banyak. Ada yang kita buat upline. Sekarang yang mesyuarat ini buat upline. So mesyuarat upline. Apa lagi mesyuarat ada? Mesyuarat yang Sabtu. Kan hari Sabtu tu siapa yang buat? Syarikat kita yang buat, Shanghai yang buat. So kita jumpa sideline. Kita ada grup Kak Liza, grup Mr. Wee, dia orang pun akan kumpul sini, dia orang pun akan buat perkongsian di atas. So kita datang sini untuk apa? Belajar dari sideline. Sebab dia tak akan masuk meeting macam ini, tetapi dia akan hadir. Okay? Kadang-kadang you orang akan dijemput nak ke pentas untuk buat perkongsian. Pernah buat kan? Pernah buat kan? Ini pun sama. Bila kita naik ke pentas, kita kena buat perkongsian supaya semua orang yang dengar tu dia boleh dapatkan sesuatu manfaat dari apa yang kita share tu. Hati yang bagus lah, yang jujur lah. Okay? Apa lagi meeting ada? Meeting yang buat oleh sistem. Bila Mr. Ku datang, dia jemput seramai masuk kan? Itulah masa kita belajar dari sistem leader. Apa lagi mesyuarat yang ada? Rally. Tahu rally? Setahun sekali saja. Last rally saya pakai cantik-cantik naik pentas sebagai diamond. Ingat ke tidak? Diorang semua naik pentas, bagi saya bunga, bagi saya cium. Saya nak nangis tak boleh nangis kan? Itu rally ya. Bukan seorang diamond saja mah. Hari itu ada ramai diamond kan dekat pentas kan? So kita dengar kenapa dia boleh jadi diamond. Apa cara dia? Apakah masalah-masalah yang pernah dia jalan? Dia kena selesaikan masalah kan? Tak ada orang semua hari ini saya mau jadi diamond, esok saya sudah jadi diamond mah. Mestilah kita melalui sesuatu. Mestilah ada masalah di tengah-tengah tu dan kita kena selesai kan? Fikiran yang penukaran fikiran, semua tu dia orang akan sampaikan. Situ kita belajar juga. Kalau saya rasa, saya lebih kurang, saya ini boleh belajar dari dia, itulah cara, itulah tempat yang kita hadiri meeting untuk belajar. Kenapa? Shanghai adalah satu bisnes, bukan jual sahaja, tapi melalui perkongsian supaya kita ajar downline kita. Kita kena belajar tu sebagai seorang murid yang bagus, tetapi kemudian kita boleh ajar sebagai cikgu yang bagus. Faham? So, ini ketiga-tiga ini untuk check aktiviti. Kalau downline kita tak cukup pelanggan, apa yang kita buat? Buat apa? Kalau tak cukup? Sponsor. Sponsor di mana? Di sini.
Okay? Kita galakkan dia buat lebih one on one. Kalau dia tak pandai, kita pergi dengan dia. Maksudnya 2 on 1. Faham ah? Okay? Kalau dia ada pelanggan tapi tak cukup PV, semua orang tahu beli kopi sahaja, apa yang kita kena buat? Buat apa? Kopi party. Okay? Mesyuarat rumah. Bukan kopi sahaja, kita cakap, kita boleh cakap OPP, boleh cakap produk, supaya dia tahu, oh, produk ini apa yang kita tambah? Lindsay. Oh, Lindsay ini ya, yang murah baru tu 70 lebih. Boleh dia tambah. Okay, nak baik sikit ada 141 punya Johor. Oh, lagi bagus ah, ada kita punya Yongkian. Baru kawan ini dia akan beli lebih dari kopi. Kan? Lagi kalau kita tak ada pemimpin, tak ada kintang lain, apa yang kita kurang buat? Kurang kita buat training. Tapi sebelum kita buat training yang penting ini pun masuk. Sebab kita kena, tadi kita kena sponsor kan? You sponsor dengan apa? Kalau kita sponsor dengan betul, orang ini baru masuk training. Kalau kita tak sponsor dengan tak betul, maksudnya dia hati tak ada, minat tak ada, dia tak akan datang. Semua orang ini datang sebab sudah ada berminat. Betul ke tidak? Kalau tidak, tak akan buang masa duduk 2-3 jam sini. Pandu kereta jauh-jauh ada ambil Grab ke, ada orang yang dulu ambil bas datang sini yang susah tau. Jalan kaki ambil bas datang sini. Sebab apa dia buat demikian? Dia sudah dalam one on one, bila you sponsor dia, dia sudah berminat. Sponsor tu mungkin bukan hari pertama. Okay, mungkin 3, 4, 5 kali, 10 kali bila kita cakap dengan dia, baru dia tunjuk minat dia. Tapi orang ini bila dia ada minat baru, dia akan masuk training. Tapi bila ada ini, kita kena buat ini. Kalau tak ada training, orang ini tak akan timbul. Betul tak? So baru kita tahu macam mana aktiviti yang kita kena fokus pada setengah masa. Bulan ini kalau kita nak fokus, nak tambahi orang, kita kena tambahkan aktiviti ini. Nak buat ini, kita tambahi aktiviti ini. Okay? Sangat jelas, betul? Supaya kita boleh dari achiever sampai gold diamond buat kerja yang sama. Penting ke tidak? Jelas ke tidak? Boleh buat ke tidak? Boleh. Saya bagi homework Okay, latihan Hari ini balik lukis. Bulan 1 sama dengan bulan 2 sendiri punya network chart. Kemudian analyze. Buat sendiri kaji. Semak. Bulan 1 saya punya network macam ini. Berapa orang, berapa PV, berapa orang kin downline. So, apa yang saya lemah dalam rangkaian, bentuk rangkaian saya? Bulan 1. Bulan kedua, sama ada apa yang, kalau ada yang beza, apa yang sudah saya buat perbezaan yang menyebabkan rangkaian saya produce result yang lain. Faham ke tidak? Kemudian bagi tahu saya, bulan ketiga baru start lah. Hari ini hari bulan berapa? 4. Apa yang you nak buat bulan ini dengan lepas kaji, lepas semak sendiri punya network chart pada bulan 1 dan 2. Boleh? Faham Dengan itu kamu ada cukup informasi, bagi tahu sendiri bulan yang ketiga ini kalau saya sini lemah, apa yang kena saya buat? Tulis ini dalam satu kertas warna putih, tangkap gambar, hantar kepada upline kamu masing-masing. Okay? Upline kumpulkan, ada apa-apa, tengok sama ada betul ke tidak. Okay? Upline sesiapa dalam you yang pemimpin tapi tak hadir hari ini, suruh dia buat yang sama. Jelas kepada dia, suruh dia buat, baru you tahu. Sebab ini adalah cara, sebab saya ada pemimpin di Sarawak. Macam sekarang di KK, grup KK. Miri, Bintulu, Kuching, Penang. Saya tak boleh hari-hari jaga apa dia orang buat. Apa yang dia orang pesan kepada saya adalah melalui network chat dia orang. Supaya saya tahu apa yang kemudian, langkah-langkah yang kemudian. Okay? So, you orang sebagai seorang pemimpin, buat sendiri punya sama dengan pemimpin downline kamu. Okay? Upline? Kita belajar macam ni, boleh? Boleh. Okay? Tetapi, latihan ini kena bagi saya tengok juga. So, upline, bila you kumpul, bagi saya, jelas kepada saya, pilihlah. Bukan mungkin sebab you orang ada ramai pemimpin. Pilih sesiapa yang you rasa you nak, jelaskan kepada saya.
rangkaian dia orang. Okay? Dari apa yang kita belajar hari ini. Boleh ya? Okay? Ada soalan? Ada soalan ah? Sudah bingung ah? Ha? Rasa sudah bingung? Sudah homework. Ha? Sudah homework lah. Sudah pergi homework. Tapi jelas ke tidak? Ha? Ada apa-apa yang tak faham ke? Siap. Sudah homework lah. Tak faham pun tidak apa. Tanya online. Ha? Oh ni anak siapin. Tak faham pun tidak apa. Ini pertama kali you dengar ke? Bukanlah sebenarnya. Saya sudah cakap 2-3 kali sudah. Tapi bukan 100% kita faham, kita dengar lagi. Sebab tu rakaman tu itu sangat penting untuk kita buat revision. Lain hari kalau kita nak ajar topik ini kena dengar lagi revision tu. Okay? Tapi sekarang kita cuba buat apa yang you faham. Bila you buat dari apa latihan result tu, saya tahu berapa kita faham. Okay? Tapi jangan takut buat salah. Di Shanghai buat salah tak akan rugi punya. Okay? Kita akan belajar sahaja. Okay? Tak dimarahi. Okay? Tak akan diratan. Satu yang ketiga seimbang tu. Apa? Seimbang maksudnya setiap bulan ini 1, 2, kena 3 mesti ada. Ini kriteria keempat maksudnya bukan salah satu sahaja kita ada setiap bulan tapi ketiga-tiga ini. Nombor 1, nombor 3. Nombor 1, nombor 3 mesti ada, mesti hadir. Kriteria ini mesti lulus setiap bulan. Maksudnya pertambahan orang. Bukan, setiap bulan kita mesti ada sekurang-kurangnya 20 orang yang beli dari rangkaian kita. Walaupun Yang- kumpulan berlainan. Ya. Orang tu boleh lain-lain sebab saya kata mah dia beli bulan ini mungkin dia 2-3 bulan tak beli sudah mah. Tak apa. Asalkan kita ada nombor cukup 20 orang. Tapi orang itu boleh lain-lain. Kumpulan-kumpulan yang lain tidak apa. Setiap orang 20 orang. Satu kumpulan 20 orang. Tak boleh. Ini ya direct. Direct kita. Kalau boleh direct. Bukan dalam satu kumpulan. Berarti orang baru setiap bulan. Bukan. Orang lama tak boleh beli barang dari kamu meh. Direct. Direct maksudnya saya hari ini jadi you punya downline. Saya 10 tahun jadi you punya downline mah. Tapi takkan bulan pertama saya beli barang saja mah. Saya bulan ini beli kopi, bulan depan saya beli kopi lagi, tapi bulan kemudian saya pergi melancong, saya lupa beli kopi. Boleh ke tidak? Boleh mah. Tapi bulan keempat saya balik, saya beli kopi lagi. So saya adalah salah satu you punya uncle lah. Salah satu orang lah di sini. Direct kita punya. Direct. Maksudnya kalau satu kumpulannya ada 100 orang tak kira. Itu satu. Kira satu. Oh, berarti kena buat macam ni lah. Ya. Ini direct downline. Langsung, terus. Sebabnya? Sebabnya kita network matahari. Kita bukan 2 kaki, 3 kaki. So, kita menggalakkan orang jangan salah faham. Kadang-kadang kita rasa kita ada banyak downline. Tapi sebenarnya downline tu dari satu garisan saja. So, hujung bulan tu you tak nampak duit. You hairan saya buat banyak kerja. Kenapa tak ada duit? Sebab tu satu kaki saja. Kita nak matahari. Kemudian, dari statistik, maksudnya dalam 30 tahun ini, kita tahu dari seramai orang ini, baru saja ada 3-5 orang yang memang nak jalankan bisnes ini sahaja. Nampak ratio dia? Kalau Shanghai yang kita kata nak tipu orang, 20 orang ini boleh jadi 20 orang pemimpin tau. Tapi sebenarnya tak laku punya, tak ada, tak jadi punya. Tak mungkin 20 orang pelanggan tu jadi 20 pemimpin, faham ke tidak? Tak mungkin punya. So, kita minta sekurang-kurangnya ada 3-5, you ada 6, 7, 8, okey. Tapi untuk dari experience, kalau ada 3-5 setiap bulan, sangat sibuk sudah. Sangat sibuk sudah. You nak jaga 3-5 orang ini rangkaian sudah cukup masa. Kamu kerja sudah. Tapi kalau dia orang boleh diperkukuhkan rangkaian dia, kita goyang kaki aja lah. Sebab ini 3-5 orang, kalau dia sudah jadi matang, mungkin dia ambil 6 bulan. Kita kelas ini mungkin 2-3 bulan sudah siap kan?
Lepas tu kita repeat kan. Kali kedua dia sudah matang, dia sudah jadi jago. Dia sudah matang maksudnya dia sendiri tahu macam mana jaga dia sendiri punya downline sudah. Kita cari lagi 3 sampai 5 orang yang baru. Kita nak jadi diamond saja nak berapa orang? 7. Maksudnya kalau kali kedua mungkin ada 6 sampai 10 orang juga sudah jadi diamond. Kali ketiga setengah tahun lagi, 6 bulan kemudian, let's say you ada 3 sampai 5 orang yang baru lagi, maksudnya ada 9 sampai 15 orang sudah jadi gold diamond dah. Faham tak? Bila dia sudah matang, saya tak payah peduli dia lah. Sebab tu saya kata training yang macam ini, recording yang macam ini, mungkin kali pertama you orang ada, kali kedua, kali ketiga saya tak payah naik pentas sudah. You orang lagi cantik, lagi pandai, lagi boleh lebih lanjut di sini. Sebab apa? Sekarang saya cikgu. Tapi satu hari masing-masing jadi cikgu. Saya tak payah ajar lagi. Saya belakang goyang kaki. Saya goyang dulu sebab saya tua sekali. Kemudian Jackie goyang, William goyang. Bukan ikut cara ini. Ikut berapa sungguh, berapa cepat kita nak sendiri, berapa rajin kita. Mungkin saya masuk 10 tahun, tapi you next year sudah jadi gold diamond. Saya belum sampai. Boleh jadi ke tidak? Boleh. You lagi maju lagi cepat dari saya. Tapi saya tak ada rasa tak boleh. Saya lagi seronok. Pergi rally saya tepukkan sekali. Kamu naik pentas. Saya sangat happy. Sebab inilah kita punya warisan, culture, budaya dalam Shangho. Sebab apa? Kita punya marketing plan ikut cara ini, semua orang matahari, tetapi satu hari kamu saya punya cucu, kamu masih saya punya cucu. Kita tak ada putus. Kamu lagi bagus, saya lagi bagus. Sebab tu saya boleh ajar dengan sepenuh hati di sini. Saya takut kamu tak mau belajar. Bukan kita macam pergi kerja, kita punya GM takut you belajar lalu bagus sampai satu hari you duduk dia punya kerusi kan. Lain tau. Upline sini takut you tak belajar. Kita sepenuh hati. Saya kalau boleh bagi 101%, saya bagi 101% supaya you tahu. Faham So ini kenapa? Bagus question ini bagus sebab kita punya rangkaian corak kita adalah matahari. Untuk seimbang, untuk kukuh, kita kena ikut cara ini. Lain dari, saya tak tahu company lain buat apa, tapi dengan ini, di Shangho ini, sangat-sangat berkesan. You check, kalau you ikut 6 bulan ini kamu tengok punya network aku. Best sekali. So, kenapa saya risau? Siapa yang baru tu pun kita jemput masuk sini adalah sebab saya risau you orang jalan salah sudah. Buang masa. Kan? Mungkin you sudah jalan dalam bisnes ini 9 bulan 1 tahun. Baru saya cakap ini. Awal-awal tak cakap. Saya pun tak tahu. Saya sudah buat yang lain-lain sudah. Kan? Kita sudah rangkaian yang bukan ikut cara ini. So, apa yang terjadi? Mungkin dia sangat rajin, tapi dia tak tampak duit. Akaun tak masuk duit. Kemudian you rasa bisnes ini tak boleh jalan. Sebenarnya boleh jalan, tapi hala ke mana? Hari ini masuk kereta you kena tahu, you nak pergi Penang ke ataupun pergi Johor. Jangan sia-sia jalan sini, belok kiri, belok kanan, sampai mana tak tahu. Okay? So dengan ini sama, dengan hati yang sama, jangan buang kita punya downline pemimpin punya masa. Kita kena pesan dia baik-baik, supaya kalau dia memang nak jalankan ini bisnes, dia tahu arah ke mana dia nak halakan. Okay? Dia kena hati yang jelas. Bila dia nak jalan ini, kita sama-sama jalan dengan dia langkah yang betul. Ini sangat-sangat penting. Penting tak? You rasa? Sebab kita semua pemimpin upline yang bertanggungjawab. Kalau saya nak you punya duit saja, saya tak peduli. You orang pergi cukup PV untuk saya sudah. Saya tak payah susah-susah cakap di atas pentas ini. Saja you ada cukup PV, cukup. Tapi tidak. Untuk kita, kita bukan sendiri bagus sahaja. Mesti downline semua bagus, baru kita bagus. Okay? Boleh Sudah pukul 5 Sorry Jackie. Nak pergi sudah?
Malah ada kelas lagi. Okay, mungkin Jackie punya topik kita next week. Tapi topik dia sama dengan topik saya adalah berlanjutan. Okay, topik dia saya bagi sikit preview. Sekarang kita sudah tahu ini So sekarang kita ada upline, downline kita ataupun sendiri kita ada satu objektif. Mungkin dalam Shopho business ini you nak capai ke mana? Minggu ini video matang-matang. Okay, apa yang you nak capai di Shopho? So next week Jackie akan ajar dalam masa yang tertetap, mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun, macam mana kita 100% nak capaikan apa yang kita impian tu. Boleh ke tidak? Mesti capai. Dengan cara yang dia ajar, tak ada orang yang kalah punya. Mesti capai kalau ikut cara dia. Boleh ya? Okay? So kalau macam itu kita postpone topik ini ke minggu depan supaya kita cukup masa. Okay? Tapi Sekarang boleh tak? sekarang? Ya. Kenapa? Tak boleh tunggu dah? Tak boleh tunggu. Sekarang. Sekarang lah. Cikgu? Sekarang. 那这个你讲不足够的，我再来讲。 Sudah 我 panas. 没有讲完，sudah panas lah tengok. Tak boleh tidur sudah. Bagus. Tepuk tangan tu Jackie.